Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Apa khabar semua pelajar-pelajar teacher? Semoga sihat semua, dirahmati Allah. Okey. So insyaAllah kita mulakan tajuk kita yang baru, iaitu ini ya. Itu tajuk yang kedua, modul 2, iaitu rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap. Okey. Apa dia rekod tak lengkap? Definisinya ialah rekod itu iaitu rekod perakaunan yang tidak disimpan dengan sempurna. Dia tidak ada dokumen sumber, mungkin dia tidak dicatat dalam jurnal am, mungkin dia juga tidak dicatat mengikut kitaran perakaunan yang kita dah belajar sebelum ni. So rekod-rekod perakaunan ini memang tidak disimpan dengan sempurna. So kita panggil dia adalah rekod tak lengkap. Apa yang selain itu iaitu rekod maklumat yang tidak mengikut sistem catatan bergu atau mengamalkan catatan tunggal sahaja. Contoh dia, perniagaan kecil-kecilan, kedai runcit ataupun perniagaan kedai kopi. Okey, mungkin dia ada catat dekat buku-buku kecil je, kan? Dia tak ada debit, dia tak catat belah kredit. So benda-benda ni yang menyukarkan mereka untuk mengira untung bersih. Tapi kita ada kaedah. Apabila rekod-rekod ini tidak lengkap, kita boleh ada kaedah. Sebenarnya kita belajar ni untuk apa? Kenapa kita kena belajar bab rekod tak lengkap ni? Sebab kemungkinan yang akan berlaku yang menyebab bukan orang sengaja melakukan ataupun tidak rekod satu-satu benda tu dengan lengkap, tapi ada sebab-sebab. Nanti kita belajar. Okey, semua ni rekod tak lengkap ni kita belajar untuk mengira untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, apa pun berlaku dalam perniagaan, semua orang akan bertanya untung atau rugi, ataupun untuk membayar cukai pendapatan juga memerlukan kita mengira untung atau rugi. Ini yang pentingnya. Okey, sebab-sebab rekod tak lengkap. Antara sebabnya, yang pertama, dia tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Macam saya kata tadilah, mungkin kedai, saya tak kata kedai kopi atau warung, saya katakan kedai ni menjual alatan ganti motosikal, okey, spare part tu kan. Dia tak mengamalkan catatan bergu. Dia hanya catat, okey, jual hari ni berapa, hari ni beli apa. Itu aja yang dia ada. Okey, dia berhutang dengan siapa? Ali. Siapa pula berhutang dengan kedai dia. Itu yang membuatkan rekod itu jadi tak lengkap. Okey, selain itu, sebab-sebab rekod tak lengkap juga, dokumen tidak disimpan secara sistematik. Bil, resit, invoice, semua digabung dalam satu file. Okey, jadi benda-benda ni bila kita nak kira untung atau rugi, kita memerlukan satu kaedah yang detail, tidak seperti biasa. Okey, dia ikut suka dia orang lah, ni nak simpan macam mana kan. Okey, antara sebab-sebab rekod yang tak lengkap ialah catatan urus niaga tak dibuat langsung. Ada satu perniagaan tu, pengalaman saya di firma audit suatu masa dulu, masa praktikal, lepas menjalankan selepas selesai diploma perakaunan, yang mana token ni mari hanya bawa satu buku catatan yang kecil. Ni jualan bulan ni, okey, ini belian bulan ni, ini duit yang saya dah masuk, ini yang duit saya dah keluar, itu sahaja. Macam mana tu? Nak kena refer apa? Dan ini yang saya kata, tak semua perniagaan melakukan rekod tak lengkap dengan sengaja. Tak. Mungkin berlaku kerana kehilangan ataupun orang kata disabotaj, orang curi file dia, semua file dokumen dia semua kena curi atas sebab-sebab ini, ataupun
kemusnahan disebabkan kecurian ataupun banjir. Banjir. Tak disangka-sangka banjir kilat. Habis barang dalam kedai tu. Musnah habis file dia. Tak dapat satu pun yang diselamatkan. Tapi akhir tahun kena bayar cukai. Bila nak bayar cukai, kena kira dia punya apa orang kata, untung dia. Nak kenakan cukai tu berdasarkan keuntungan dia tahun itu. Bukannya hari itu. Tapi oleh kerana banjir, semua dokumen musnah. Jadilah rekod itu dah tak lengkap. Ataupun diuji dengan kebakaran. Kebakaran yang tiba-tiba terbakar. Macam mana nak declare atau nak istiharkan untung dia. So benda-benda macam ni yang kita kena belajar. Apabila sebelum ni masa tingkatan 4, kita belajar macam mana dokumennya, macam mana nak post kepada jurnal, macam mana nak post pada ledger. Itu adalah yang lengkap, yang mengamalkan sistem catatan bergu. So hari ini bila dah nak tingkatan 5, kemungkinan ini berlaku sebab ini berlaku pada suasana atau situasi sebenar, the real world dalam perniagaan. Okay? So kita sebagai accountant ataupun sebagai orang yang mahir dalam mengira untung atau rugi, kita kena tahu yang bahawa don't panic, jangan panik. Okay? Walaupun tak ada rekod yang lengkap, kita masih boleh menentukan untung atau rugi. Dengan menggunakan kaedah apa? Ini dia. Yang pertama, kita boleh mengadakan ataupun menggunakan kaedah perbandingan untuk mengira untung atau rugi apabila berlaku rekod yang tak lengkap. Okey, apabila berlaku rekod tak lengkap. Yang kedua, kita menggunakan kaedah analisis. Tapi minggu ni ataupun hari ini saya ingin terangkan Allahu Akbar, kaedah perbandingan dahulu. Okey, kaedah perbandingan. So, apa itu kaedah perbandingan? Iaitu membandingkan modal awal dengan modal akhir bagi menentukan untung atau rugi. Maknanya kalau token tu ataupun bisnes kita kehilangan semua dokumen, kita hanya perlu tahu berapa modal yang awal-awal dia keluarkan dulu. Masa mula-mula berniaga, berapa modal yang dikeluarkan. Dan sekarang, duit dalam bank ada berapa. Itu saja yang dapat kita gunakan dengan kaedah perbandingan. Dan kita boleh bayangkanlah, kalau soalan keluar, dia akan suruh kita kira berapa modal awal, berapa modal akhir. Untuk mendapatkan untung atau rugi. Boleh? Setakat ni, laju ke? InsyaAllah. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya balik. Okey? Boleh tanya balik. Ini yang dipenamakan kaedah perbandingan. Apa itu kaedah perbandingan? Membandingkan modal awal yang memula dia keluar dengan modal yang akhir, yang sekarang ada, bagi menentukan untung atau rugi. Jika modal awal dulu RM10,000, sekarang duit dalam bank ada RM15,000, so kita boleh tahu tak untung atau rugi dia. So inilah contoh yang pertama, iaitu menghitung untung atau rugi bersih. Untung atau rugi bersih. Iaitu modal, nak macam mana nak cari modal, kita tahu. Persamaan perakaunan dulu pun kita belajar. Okay. Modal sama dengan aset tolak liability. Okay. So dia akan bagi maklumat ni. Kita kena cari dan kita kena tahu. Kalau kita, bos, aset awal tahun dulu mula berniaga apa dia? Sekarang dah ada berapa aset? So, dalam soalan ini, contoh ini dia beri 1 Januari 2017. Ini ada pada contoh yang saya ambil, iaitu pada muka surat 39. Buku teks muka surat 39. Ini contoh satu. Menghitung untung atau rugi bersih dengan menggunakan kaedah apa tadi? Kaedah perbandingan. Yang pertama, kita kena cari modal. Modal sama dengan aset tolak liability. So, bila dia bagi kita 1 Januari, okay, bila dia bagi tahu 1 Januari, maksudnya ini modal awal. Itu yang pasti. 31 Disember, itu adalah modal akhir. Bulan ini bergantung kepada bisnes lah. Ada orang kata mula 1 Mac, dia akhir 30 berapa?
1 Mac dia akhir pada 30 April.